Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1557. Antara paparan utama. Apabila pembangkang sudah mula hilang bisa. Cukup-cukuplah, rakyat sudah penat. Tanya kepada mereka yang menjajah cerita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 bagi pihak Dewan Yang Mulia ini dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini dipersembahkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia. Demikian antara intipati ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam yang mengundang kebadaban dan kederhagaan pembangkang Perikatan Nasional PN. Anwar menzahirkan keyakinan bahawa kerajaan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan daripada pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan, saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong kelak. Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan. Saya yakin seluruh rakyat jelata merasai hikmah keadilan dan kebijaksanaan Tuanku dalam memastikan keamanan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Tengku Ampuan Pahang serta seluruh kerabat sentiasa dilindungi dan dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur, diberkati dengan kesihatan dan sejahtera selalu. Moga Tuanku berdua terus dilimpahi dengan segala kehormatan serta kebesaran dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua, ucap beliau sebagai PMX. Namun begitu, ahli Parlimen Pembangkang semalam bertindak derhaka terhadap Yang di-Pertuan Agong apabila keluar dari Dewan Rakyat selepas Speaker Tan Sri Johari Abdul membenarkan slot diberikan kepada Perdana Menteri untuk menjunjung kasih kepada Seri Paduka Baginda. Aksi biadab Blok PN itu kononnya sebagai langkah protes selepas Speaker tetap membenarkan slot tersebut untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan itu, sidang Dewan Rakyat kecoh apabila beberapa wakil pembangkang membantah tidak berpuas hati. Mereka menganggap slot itu sebagai sesuatu yang luar biasa memandangkan ia tiada dalam aturan mesyuarat. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin bangkit membantah sewaktu Anwar memberikan ucapan. Dalih ahli Parlimen larut itu, slot tersebut sepatutnya dilakukan lebih awal pada permulaan persidangan Dewan Rakyat di sebelah pagi. Sementara itu, pengurusi PN Tan Sri Mahyadin Mak Yassin memaklumkan ia satu kejadian luar biasa kerana mereka tidak dimaklumkan mengenai slot diberikan kepada Anwar sementara perbahasan titah Seri Paduka Baginda sedang berjalan. Bahkan Mahyadin yang juga ahli Parlimen Pagoh dalam sidang media menganggap slot itu sebagai kezaliman majoriti. Hanya kerana mereka mempunyai majoriti, mereka melakukan apa yang mereka mahu tanpa mengikut prosedur yang telah ditetapkan sejak sekian lama. Katanya yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Jom channel enggan mengulas lanjut tentang kebiadaban yang berlaku kerana ianya dilihat sendiri oleh rakyat. Ia terlalu tidak matang malah mengundang persepsi buruk rakyat jelata terhadap penggubal undang-undang di negara ini. Apa nak jadi dengan Malaysia, tempat mengubah dasar dan undang-undang negara, tempat berbicara soal rakyat dan masa depan merahain, menjadi tempat pembangkang tunjuk hero dan lagak sekitul yang hanya kerana rasa tercabar dengan pelbagai peristiwa yang berlaku sebelum menyaksikan mereka sudah mula hilang bisa. Saya bantah keras sikap pembangkang keluar tak kala kita nak ucap tahniah kepada Agong dan kita nak merafak sembah tahniah dan terima kasih atas khidmat Yang di-Pertuan Agong. Atau sebenarnya mereka rasa tidak berpuas hati apabila Yang di-Pertuan Agong merintahkan ahli parlimen supaya tidak bermain politik dan mengganggu gugat kerajaan sedia ada.
Semalam, baginda menegaskan mana-mana pihak perlu menerima kenyataan berhubung titahnya dan menunggu pilihan raya akan datang sekiranya ingin menukar kerajaan. Tolonglah pimpinan dan ahli parlimen pembangkang sekalian, anda diundi bukan untuk menjadi badut atau monyet sarkas di Dewan Rakyat. Anda dihantar untuk berdiskusi tentang nasib rakyat. Jika anda tidak bersetuju, mainkan peranan yang terbaik sebagai pembangkang demi kebaikan negara dan seluruh isinya. Tolonglah jangan jadi pengecut dan bacul di mata para pengundi yang mengangkat anda. Amat dikesali, bapa kencing berdiri, anak pula kencing berlari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mengingatkan kepada semua lapisan rakyat tidak memainkan isu 3R, agama, kaum, raja bagi mengekalkan kesejahteraan negara. Saya menyeru semua lapisan masyarakat supaya memperkukuh perpaduan negara dan tidak menghasut rakyat dengan memainkan isu 3R. Kita semua sedia maklum bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang utama negara yang mesti dihormati. Ia adalah hasil daripada persetujuan Raja-Raja Melayu untuk membentuk persekutuan dan memberikan punca kuasa kepada Parlimen untuk menggubal undang-undang titah baginda. Baginda bertitah ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini. Dalam pada itu, Sultan Ibrahim turut mengingatkan Perlembagaan Persekutuan telah mengiktiraf Islam sebagai agama bagi persekutuan dan akan terus kekal dipelihara. Namun begitu, agama-agama lain masih dibenarkan untuk diamalkan dengan aman tetapi tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Oleh itu, janganlah ada mana-mana pihak yang cuba memutarbelitkan atau mempolitikkan asas perlembagaan ini. Titah baginda dipetik bernama. Ucapan titah diraja merupakan ucapan sulung baginda di Dewan Rakyat setelah ditabal menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 sejak 31 Januari lalu. Berdasarkan takwim di Sesawan Parlimen Malaysia, mesyuarat pertama Dewan Rakyat akan berlangsung selama 19 hari sehingga 27 Mac ini. Sementara itu, mesyuarat kedua pula dari 28 Jun hingga 18 Julai selama 15 hari. Manakala mesyuarat ketiga dari 7 Oktober hingga 5 Disember selama 35 hari. Justru, apalagi yang sukar untuk difahami pihak tertentu dalam isu ini? Kenapa sehingga ke detik ini isu perkauman, agama dan institusi diraja sentiasa menjadi bahan naratif untuk memecah belahkan rakyat dan keharmonian negara? Malah titah baginda untuk tidak mahu melayan mana-mana pihak yang cuba mengganggu-gugat kerajaan perpaduan memberi tamparan hebat kepada pihak pembangkang PN yang pada awal 2024 melipat gandakan serangan untuk menukar kerajaan. Menerusi ucapan sulung di Dewan Rakyat, baginda selaku Ketua Negara menitahkan bahawa semua pihak harus menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Susulan titah itu, Ahli Parlimen Batu Pahat On Abu Bakar berkata, Blok PAS dan Bersatu selepas ini perlu bermuhasabah diri memandangkan sepanjang pentadbiran madani banyak siri pintu belakang yang cuba dilakukan dengan pelbagai langkah tetapi tetap gagal. Teguran Agung menyampaikan dalam titahnya supaya pihak yang mahu menebuk atap ini cermin diri daripada melakukan apa-apa muslihat jahat yang cuba menjatuhkan kerajaan perpaduan dan perlu diambil serius, katanya kepada Suara Keadilan. Malah menurut On, titah baginda yang mahu ahli parlimen kerajaan maupun pembangkang berganding bahu memikul beban tanggungjawab bersama perlu disahut oleh pemimpin PN. Apa yang disampaikan oleh Sultan Ibrahim amat jelas. Baginda tidak mahu lagi permainan politik terus terjadi. Baginda sebaliknya menyeru kita semua menumpukan usaha membangunkan negara dan perbaiki ekonomi. Saranan itu perlu dihadami pihak pembangkang untuk menjadi semak dan imbang kepada kerajaan, ujarnya. Justru pemimpin keadilan itu yakin mandat yang disampaikan oleh Ketua Negara sekiranya dapat dipenuhi mampu menyelesaikan banyak isu. Rakyat amat yakin jika pembangkang menamatkan segala propaganda dan permainan persepsi serta sentimen menjalankan tugasnya dengan baik dan memberi nilai tambah kepada kerajaan, banyak isu-isu yang mampu diselesaikan secara bersama. Ia sudah tentu sekaligus akan membawa negara ke satu landasan setara dengan negara maju yang lain. Bukankah memilih untuk menjadi yang lebih baik itu akan membawa 1000 keberkatan? Jika hendak dibandingkan memilih keburukan dan kebiadaban dalam mengejar kuasa serta kedudukan, tidak penatkah pembangkang dengan jalan cerita yang sama, berjela-jela, namun akhirnya menggigit jari sahaja? Satu perkara yang perlu dimaklumi pembangkang, rakyat sudah penat. Cukup-cukuplah. Keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini yang mengisytiharkan 16 seksyen dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah, terus menimbulkan polemik serta kontroversi yang sengaja dicipta.
Apa yang berlaku ini lebih menjurus kepada ketidakfahaman awam terhadap bidang kuasa mahkamah syariah dan mahkamah sivil, bukan keluhuran perundangan syariah, malah dibantu pula oleh dakwah dan konotasi songsang yang dibawa pembangkang. Yang Berhormat Azli Yusof Pakatan Harapan Shah Alam menegur pihak pembangkang yang sewenang-wenangnya memberikan konotasi salah berkenaan isu Nik Eileen Zurina, lawan Kerajaan Kelantan, sehingga mengundang kepada polemik yang tidak perlu. Beliau ketika mencadangkan usul menjunjung kasih titah diraja berkata, adalah malang apabila ada ahli politik, pihak berkepentingan dan orang ramai yang tidak mempunyai ilmu perundangan membuat pelbagai ulasan yang tidak tepat berkenaan isu tersebut. Menurutnya, gelaran-gelaran seperti Black Friday yang dimomokkan pembangkang hanyalah cubaan untuk meraih politik murahan. Beliau sempat menegaskan di Parlimen isu Nik Eileen adalah isu yang melibatkan Perlembagaan Persekutuan dan sama sekali tidak meruntuhkan enakmen kanun syariah jenayah yang wujud di negeri-negeri. Keputusan penghakiman kes Nik Eileen Zurina dan Tengku Yasmin tiba-tiba membuka mata semua rakyat Malaysia, daripada yang pakar dalam bidang undang-undang sehingga kepada peniaga, pengusaha sawah dan ladang. Ramai yang mengulas seakan-akan mahir segalanya. Tidak kurang yang mengambil kesempatan untuk meraih politik murahan. Semua bercakap seolah-olah Islam telah hilang dari bumi Malaysia. Natijahnya ia mengelirukan dan menimbulkan keresahan, katanya dalam sidang Parlimen semalam, dilaporkan Harapan Daily. Azli pada masa sama turut menyinggung pihak yang penuh yakin menyatakan bahawa selepas ini 16 kesalahan jenayah syariah yang dibatalkan Mahkamah Persekutuan boleh dilakukan sewenang-wenangnya oleh orang ramai selepas ini. Beliau menegaskan bahawa ia adalah perkara yang tidak tepat kerana kesalahan-kesalahan jenayah tersebut telah dikuatkuasakan dalam kanun keseksaan jenayah Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu katanya pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI telah menasihati semua pihak agar menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan tidak mempolemikkannya sehingga menimbulkan persengketaan. Azli menyifatkan kes Nik Eileen ini secara tidak langsung telah membuka mata ramai pihak dan dengan itu ia boleh menjadi pemangkin untuk menyegerakan usaha pemerkasaan enakmen sedia ada. Ia boleh membuka ruang dan peluang agar enakmen kanun syariah jenayah negeri-negeri diharmonikan dengan senarai persekutuan. Adakah ini bermakna kita bersetuju dengan tindakan Nik Eileen Zurina? Tidak semestinya, kerana ada jalan yang lebih lunak dan aman boleh diambil untuk harmonikan pertindahan. Sebab itu saya katakan isu Nik Eileen ini secara tidak sengaja telah membuka mata banyak pihak untuk memperkasa, memadamkan kekaburan dan mengharmonikan enakmen syariah jenayah di negara ini, ujarnya. Yang penting, kata Azli, kekeliruan yang timbul hanyalah melibatkan kesalahan-kesalahan yang menjurus kepada hukuman takzir yang terletak di bahu pemerintah untuk melaksanakannya. Ia tidak sama sekali terkait dengan kesalahan-kesalahan yang melibatkan hukuman hudud atau qisas yang dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Isu dalam kes Nik Eileen bukan mengenai kedudukan Islam atau Mahkamah Syariah di Malaysia, tetapi berkenaan sama ada Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat peruntukan berkenaan mengikut batasan ditentukan perlembagaan atau sebaliknya. Ini yang sebenarnya sukar dimengertikan kebanyakan orang awam. Namun orang awam tidak harus dipersalahkan sepenuhnya akibat ketidakfahaman kepada isu sebenar yang berbangkit dalam kes ini kerana ia menyentuh aspek prinsip perundangan, membabitkan pihak mengubal undang-undang atau enakmen pada peringkat negeri iaitu Dewan Undangan Negeri. Namun, kemelut serta polemik ketidakfahaman yang melanda negara ini juga sedikit sebanyak disebabkan sesetengah pihak yang mengambil kesempatan untuk memperlihatkan kononnya Islam terancam di bumi Malaysia. Benarkah kekeliruan dan ketidakfahaman ini menyebabkan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes ini dilihat umum khasnya umat Islam sebagai mencemar dan menjatuhkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan? Jawapannya ada di tangan mereka yang menjajah cerita. Jangan seronok sangat, ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.